لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di dalam siri kursus haji bersiri kali yang ke minggu ke berapa tuan-tuan? Minggu ke 13. Ada berapa lagi? 3 lagi. Jadi tuan-tuan, kita kena hafal hari ini habis bab dam. Kita masuk bab dam yang minggu depan ni contoh saya nak cuti tuan-tuan ya. Minta cuti kat tuan-tuan lah. Sebab saya ada kenuri, abang saya kenuri di kampung. Terpaksa nak kena cuti juga tuan-tuan ni. Jadi kalau tuan-tuan bagi cuti kat saya cutilah. Baik. Minggu ni kita masuk kepada larangan dalam ihram. Ni dah masuk dah ni kan, kita dah baca dah. Cumanya saya nak ulang kemudian kita membicarakan bab akhirnya bab dam tuan-tuan, bab dam. Ni bab tarafuf, bab itilaf, bab dam ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pengajian kita dan diberikan kepahaman kepada kita tuan-tuan. Buka bab larangan dalam ihram, bab dam. Ada tuan-tuan muka surat berapa? Kalau kita masuk dalam wajib haji ni, dalam wajib haji dia ambil kepada larangan dalam ihram. Larangan ihram tu. Larangan ihram tu kalau kita langgar, kita langgar dia. Pantang larang tu kalau kita langgar, dia kena macam mana tuan-tuan? Ini larangan dalam masa ihram. Pertama, memakai pakaian bersarung atau berjahit dan bercantum lelaki. Bagi lelaki. Saya nak laju ni tuan-tuan ya. Ni tuan-tuan ni pelajaran hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak kena baca dan dengar saya tuan-tuan. Baca dan dengar saya bercakap. Boleh tuan-tuan? Dia perlu kepada pembacaan, kemudian tengok ustaz terang macam mana. Ya, kadang-kadang baca pun mampu tak faham juga tuan-tuan. Ya. Sebab bab dam ni. Memakai pakaian bersarung atau berjahit ni lelaki. Kedua, menutup kepala atau sebahagian daripadanya. Tutup kepala, lelaki juga tutup kepala ni, pakai kopiah apa semua tu tak boleh. Selimut ke lagi lah tak boleh. Tiga, menutup muka wanita. Lagi kita tengok apa dia dam ni. Dam jenis apa yang kena ni? Tutup kepala, tutup muka bagi wanita. Apa dia dam? Dam macam mana? Yang keempat, memakai sarung tangan lelaki dan wanita. Lelaki dan wanita pakai sarung tangan. Tu tak boleh. Pakai sarung tangan, geluh ke apa ke tak boleh tuan-tuan. Yang kelima, memakai bau-bauan sama ada di dalam, ada di badan, pakaian, makanan, minuman, atau menghidu ke dalam hidung. Itu larangan juga. Sekali kita tengok dam apa kena ni tuan-tuan. Cium minyak wangi, ambil minyak wangi macam ni cium. Ni tak boleh. Pergi buka buka lagi cium. Kena dam. Dam apa tu kena? Ya, dalam tertib ke dalam takhyir? Tengok dua tu. Tertib dia ada dua, takhyir pada dua. Saya kita tengok tuan-tuan dam. Yang keenam, memakai minyak di kepala atau janggut. Pakai minyak. Ya, minyak di janggut
minyak dari pipi tumbuh di pipi, itu. 7. Menanggalkan rambut atau bulu, tu semua kita dah belajar dah. 8. Mengerat atau memotong kuku. Menanggalkan rambut ni sama juga kita cabut ni pun cabut kan. Kita dah rasa banyak duit pergi cabut, dosa. Kalau kita tahu kata ni larangan ihram, maka tak boleh buat apa pun, kena ikut patuh arahannya, ya. Baik, seterusnya kerat kuku, potong kuku. Potong kuku ni sekalipun gigit pun tak boleh. Saya kita tengok pula tarafuh kah iktilaf dia ni. Kalau lupa dengan sengaja pi gigit terlupa, apa kena tak? Apa dam yang kena dam? Ke-8 kerat kuku. Ke-9 tebang, menebang, memotong, mencabut pokok-pokok di tanah haram. Boleh tak boleh? 10 memburu binatang buruan dengan yang sewaktu dengannya, pi bagi parang dekat pemburu ataupun sebenarnya tak boleh selagi mana kita berada di dalam ihram. 11 berkahwin, mengahwinkan orang, menerima wakil wali kahwin pun tak boleh. Itu saya laju ni sebab saya nak pergi ni tuan-tuan, ni banyak lagi kita nak mengaji ni tuan-tuan. Bab semayang kita tak masuk lagi, ya. 12 melakukan pendahuluan persetubuhan. Meraba pun tak boleh tuan-tuan, ya. Tu apa hukum dengan buat benda tu? Sehari kita tengok dam apa jenis. Jima' melakukan persetubuhan, apa dam yang dikenakan bagi orang yang langgar dam ni, larangan ni. Boleh tuan? Muka surat berapa tadi ni? Muka surat berapa? 97 tuan-tuan. Buka. Baik. Berjahit, cantum, ini tak boleh. Itu bahagian-bahagian pakaian. Menutup kepala sebahagian daripada lelaki, daripadanya sebahagian daripada selimut, apa saja jenis. Tapi berlainan dengan duduk bawah bah, bumbung, angkat beg, junjung, itu tak ada. Payung, itu boleh. Yang kata tutup ni, macam ni, tutup selimut, itu tak boleh. 3 menutup muka wanita. Wanita tak boleh tutup, atau sebahagian daripadanya tak boleh tutup muka ketika dalam ihram. 4 memakai sarung tangan lelaki wanita. Laju sikit ni tuan-tuan, ya. Itu jenis pakaian. Tatayub ni bau-bauan, wangi-wangian. Memakai bau-bauan sama ada di badan pakaian atau menghisapnya ke dalam hidung, lelaki wanita tak boleh. Tambahlah lagi kalau kita dalam ihram pi kucup di Hajar al-Aswad. Kita tahu Hajar al-Aswad tu dia ada bubuh minyak wangi, pi kucup. Kena dam tuan.
Jangan pergi kucup. Ketika tawaf kita masih lagi dalam ihram. Ketika tu ya, Hajar al-Aswad dia bubuh minyak wangi. Kucup, kena. Apa jenis dam yang kena pakai wangi-wangian ni? 3, kecantikan. Jamal, dia panggil al-jamal, menanggalkan rambut, bulu-bulu dari mana-mana anggota badan lelaki wanita. Ya, tidak sengaja. Kalau dia keluar sendiri itu sengajalah. Kalau dah rasa rambut ni mudah luruh, jangan duk garu sangat. Ni duk garu, luruh habis. Boleh faham tuan-tuan? Kemudian memakai minyak di kepala. Pakai minyak di kepala, itu kecantikan. Janggut, bubuh minyak semua bulu muka selain daripada tumbuh-tumbuhan di pipi, di dahi. Ya, itu kena jagalah, jangan sebarang minyak lah. Yang kelima, yang ke-8, mengerat kuku ataupun memotong kuku lelaki wanita, itu tak boleh. Alam sekitar tengok, 2, potong, tebang, kerat, mencabut pokok di tanah haram, itu kena dam. Memburu binatang, buruan yang halal dimakan. Memburu binatang ketika dalam ihram dan ketika di luar ihram. Macam mana? Sehari kita tengok. Memburu binatang buruan yang halal dimakan atau membiasakannya di tanah haram atau di tanah halal. Lelaki wanita, ni tak boleh. Dalam ihram, kita duduk dalam ihram, duduk tanah suci, bukan dalam ihram tapi kita pergi bunuh dia. Apa hukum? Tak kita tengok macam mana. Perhatian, dia kata tu. Perhatian, tuan-tuan tengok. Ada sini, ada dalam buku tuan-tuan? Ada? Tak ada tuan-tuan. Kalau tak ada, kena perhati. JH itu mana? Jemaah Haji. JH tuan-tuan, Jemaah Haji. Memotong, menebang, mengerat, mencabut pokok. Tuan-tuan tengok hukum dia apa dia. Jemaah haji sama ada dalam ihram atau tidak di dalam ihram yang memotong, menebang, mengerat atau mencabut pokok di tanah haram Mekah, Mina dan Muzdalifah dikenakan dam. Sama ada dalam ihram ataupun bukan dalam yang memotong, menebang, mengerat, mencabut pokok di tanah haram Mekah, sama ada di Mina ataupun Muzdalifah dikenakan dam. Bawah tu, jemaah haji dalam ihram tidak dikenakan dam jika memotong, menebang, mengerat atau mencabut pokok di tanah halal seperti Arafah. Arafah ni tanah halal. Tadi ni tanah haram. Tanah haram ni kena dam. Kalau tanah halal tak kena dam. Boleh tuan? Tu pokok, kerat, cabut, tebang. Kalau di tanah haram kena dam. Kalau tak tanah haram tak kena apa. Boleh? Baik. Bawah bab memburu pula. Tadi potong pokok, ni bab memburu pula. Memburu binatang buruan yang halal dimakan atau membinasakannya. Jemaah haji sama ada dalam ihram atau tidak dalam ihram, memburu binatang buruan yang halal dimakan. Binatang buruan ni apa dia? Binatang buruan ni apa dia? Binatang yang buru, yang diburu. Nyamuk dengan lalat binatang buruan kan? Jangan duk kata binatang buruan tu. Nyamuk dengan binatang, bukan binatang buruan. Ya, nyamuk dia main ketik pok lagi tuan-tuan, kan? Yang tu bukan binatang buruan, yang tu binatang menyengat tuan-tuan. Ya, dan tu binatang menyakitkan kita. Bunuhlah. Ya, tapi janganlah tuan-tuan semata-mata kata tuan-tuan nyamuk banyak ni, dia main nyamuk banyak sungguh tuan-tuan. Kalau lalat banyak sungguh, tuan-tuan. Tuan-tuan kita istighfar banyak. Jangan kita duduk kata tuan-tuan, ya, benda-benda yang kadang-kadang kita kata jadi mustajab doa ni tuan-tuan, mustajab. Binatang buruan ni seperti mana? Belalang tu kadang-kadang belalang.
Dia mai daripada padang pasir mana tuan-tuan, Taibut tuan-tuan. Pernah saya semayang di Masjidil Haram Madinah, Masjid Nabawi. Bulan 8 saya pergi tuan-tuan, pergi umrah. Orang sapu-sapu ni tuan-tuan, belalang punya Taibut. Belalang ni boleh makan tuan-tuan, kan, boleh makan. Buah kunyit tu tuan-tuan, basuh kunyit tu, goreng, makan grup. Oh tuan-tuan, ya. Tapi orang Thailand ni tuan-tuan, dia tak geli, dia makan lipas pula. Aku biru tuan-tuan, ya. Lipas dia makan, cengkerik dia makan, apa lagi tuan-tuan, scorpion tu apa dia pun dia makan. Kala jengking, ayam tu memang tak boleh makan. Kala jengking, kipas semua tu tak boleh tuan-tuan, ya. Ini dia sapu semacam, ya tuan-tuan. Dalam Islam hanya diboleh makan ni as-samak wal jarrad, tanpa kita sembelih. Samak, ikan dan belalang. As-samak wal jarrad, jarrad ni belalang. Belalang ni, ya, dia termasuk dalam buruan lah tuan-tuan, ya. Tikui binatang buruan kah? Tuan-tuan, kita tanya, tikui binatang buruan kah? Tak tuan-tuan. Tapi jangan bunuh lah tuan-tuan, ya. Sama ada dalam ihram atau di dalam ihram, tuan-tuan. Binatang buruan sama ada dalam ihram ataupun di luar ihram. Dalam ihram atau tidak dalam ihram, memburu binatang buruan yang halal dimakan atau membinasakannya di tanah haram, maka Mekah, Mina, Muzdalifah dikenakan dam. Dalam tanah Mekah kena dam. Jemaah haji dalam ihram tetap dikenakan dam jika memburu binatang buruan yang halal dimakan, ya, memburu binatang buruan yang halal dimakan atau membinasakannya di tanah halal, tetap juga kena dam tuan-tuan, tetap kena dam. Boleh ingat kan tuan-tuan ni? Tuan-tuan ni banyak sangat hukum ni tuan-tuan, ya. Dam. Baik, seterusnya, jenis larangan dalam masa ihram lagi tuan-tuan, hubungan jantina. Tuan-tuan tengok alaqatul jinsiyah yang kelima. Alaqatul jinsiyah melakukan pendahluan persetubuhan lelaki wanita. Tu tak boleh tu, alaqatul jinsiyah. Duk pergi cium bini kalau tuan-tuan masih lagi berada dalam ihram. Tahlul awal dah lepas, tahlul sani dah lagi, tiba-tiba pergi cium, apa hukum pula? Nanti tengok dam ni, apa kena dam ni. 12, bersetubuh, berjima lelaki wanita. Batu bahaya tuan-tuan, orang jemaah haji bila dah tahlul awal, balik ke Mekah, duduk hotel sebilik, tu bahaya tu, ya. Nak cium lah apa lah tuan-tuan, itu tuan-tuan nak kena hubungan jantina, alaqatul jinsiyah. Selalunya orang yang duduk ni duduk dua orang, suami isteri dalam bilik, ya, ambil sebilik, habis tuan-tuan. Batu haji ni orang asing, bini bilik bini, perempuan balik perempuan, lelaki. Jangan duduk sekali. Tu pun merayap tuan-tuan, ya, merayap tuan-tuan. Agak-agak bini ada dalam bilik tuan-tuan, orang lain semua tak ada, dia merayap pergi kat bilik bini dia tuan-tuan. Kalau lah merayap, buka-buka pintu, ada orang lagi, ayah orang tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia kata lelaki mana main masuk ni, ya. Sebab tu tuan-tuan, jemaah haji ni, ya, lama sikit dia tuan-tuan, dia merayap. Perhatian, pendahluan persetubuhan, ini tuan-tuan. Persentuhan dengan sengaja. Tuan-tuan tengok, sentuh dengan sengaja, sentuh tanpa berlapik, mubasyaratan, tanpa berlapik, antara lelaki dan wanita yang menimbulkan syahwat. Lelaki wanita boleh timbul syahwat, naik ra, dia panggil naik ra tuan-tuan. Ketika berihram, sama ada inzal ataupun tidak. Inzal ni keluar mazi lah.
sama ada inzal ataupun tidak, kedua-duanya berdosa dan dikenakan dam. Nama dam itu dam takhyir. Nama dam itu dam takhyir, ke atas lelaki sahaja. Lelaki yang kena perempuan, perempuan tak kena, selamat perempuan. Ya, ini tuan-tuan persentuhan tanpa berlapik. Kemudian dia kata sentuh lagi, persentuhan secara berlapik, ghairul mubasyarah, ghairu mubasyaratan, antara lelaki dan wanita semasa berihram dan bersyahwat adalah berdosa, tetapi tidak dikenakan dam walaupun inzal. Dosa tapi tak kena dam. Yang ini berlapik. Ini peringkat muzakarah, peringkat kebangsaan kali yang ke-28 tahun 1433 Hijrah ni. Boleh faham tuan-tuan? Boleh faham? Allah tuan-tuan ya, saya nak macam mana nak terang ini nanti. Ada dalam buku nota tuan-tuan kan? Ada? Tak ada tuan-tuan ya? Tak faham eh? Tak apa faham eh? Sentuh berlapik, bersentuh lelaki perempuan tapi berlapik tuan-tuan. Dah lah bersentuh, naik syahwat ni pula, syahwat dia naik tuan-tuan. Macam-macam tuan-tuan di Mekah ni. Antara lelaki dan wanita semasa berihram, bersentuh, bersyahwat, dia kata berdosa tapi tak kena dam, tak kena dam, walaupun sekalipun inzal. Inzal tu keluar mazi ya. Baik, seterusnya yang akhir, jemaah haji wanita sesama wanita atau lelaki sesama lelaki. Ni selalu ni tuan-tuan ni berlaku ni ketika tawaf banyak. Ketika tawaf tuan-tuan. Tawaf ni berimpit tuan-tuan, berimpit. Lelaki perempuan dah terimpit tuan-tuan. Kadang-kadang orang perempuan main terimpit kita duk lari. Kadang-kadang orang lelaki main himpit kita. Tu tuan-tuan, tu kena jaga. Tu sebenarnya tuan-tuan nak pergi tawaf ni kena ada suami. Kena ada suami tuan-tuan. Jemaah haji wanita sesama wanita atau lelaki sama lelaki yang berada dalam keadaan berihram dan bersentuh tanpa berlapik dalam keadaan syahwat adalah berdosa. Perempuan sama perempuan pun ada syahwat, ya, hukumnya berdosa dan dikenakan dam, sama ada inzal ataupun tidak inzal. Berlapik, ya, berlapik ataupun tanpa berlapik tuan-tuan, dikenakan, ya, dalam keadaan syahwat adalah berdosa tuan-tuan, dan dikenakan dam. Saya kita tengok pula tuan-tuan apa dia dam dia, masuk dam tuan-tuan ya. Baik, tengok tarafuh dulu. Tarafuh ni maknanya perkara biasa, suka-suka, kegemaran, sonok-sonok bagi seorang, pakaian wangi-wangian dan hubungan jentina. Wangi-wangian dan hubungan jentina. Jenis tu, 3 jenis tu. Jenis pakaian, malabis, tatayyub dan alaqatul jinsiyah. 3 tu. Alaqatul jinsiyah termasuk dalam tarafuh. Ada soalan tuan? Tak ada soalan ni. Mampu tak ada soalan ni, tak faham. Itilaf, cari pun tak jumpa kita tuan. Ya. Ada? Muka surat? 170, 179, 180 lah, betul tak? Baik. Itilaf, apa makna itilaf? Tarafuh ni tadi jika dilakukan dengan sengaja. Tarafuh ni jika dilakukan dengan sengaja, dam, dikenakan dam. Ya.
Sekiranya dengan lupa atau tak sengaja, tidak dikenakan dam. Ini alaqatul jinsiyah, tatayyub, pakaian. Pakaian ni malabis, tiga jenis. Itu tarafuh. Ittilaf berarti perkara-perkara yang jika dilakukan boleh menyebabkan perkara itu menjadi rosak atau binasa atau bercerai, tanggal. Seperti al-jamal, kecantikan rambut, kuku, bulu dan alam sekitar. Al-bayyinah, dua tu. Boleh faham kan tuan? Ada pen itu. Tarafuh, tuan-tuan. Dia ada tiga. Alaqatul jinsiyah, apa lagi? Malabis, alaqatul jinsiyah, tatayyub dan hubungan pakaian, malabis. Kemudian tatayyub. Ittilaf. Ittilaf ni seperti mana? Ya, ittilaf ialah jamal dan bayyinah. Jamal, al-jamal dan al-bayyinah. Malabis ni pakaian, jenis pakaian tadi. Ya, malabis tarafuh. Tarafuh ni kalau kita buat, ya, buat suka-suka, ya, dengan sengaja. Dengan sengaja dikenakan dam. Kita buat dengan sengaja kena dam. Misalnya pakaian. Pakaian apa? Pakaian kita tadi, pakaian berjahit. Kita pakai baju berjahit. Pakai baju berjahit, tuan-tuan, tak sengaja. Hukumnya tak sengaja. Lupa, tak sengaja, tak dikenakan dam. Ataupun pakai topi ni. Topi apa? Kepiah ni. Pakai topi ni, dia panggil tarafuh. Ya, tarafuh. Pakai kepiah, terlupa, pakai jalan tak tahu, dalam ihram kan, ataupun pakai baju dalam ni, dalam baju pagoda tu, balik semayang pakai baju pagoda, terlupa tuan-tuan. Orang kata ni haji, tuan-tuan, haji ifrat ni tak kena buka, cepat-cepat dia buka. Itu dia panggil terlupa, tak dikenakan dam. Tak dikenakan dam, tuan-tuan, bagi pakaian. Begitu juga dengan wangi-wangian, tarafuh, tuan-tuan, tarafuh, tuan-tuan. Ya, wangi-wangian, terlupa cium, tak dikenakan dam kalau terlupa, tuan-tuan. Tengok ittilaf pula. Ittilaf ni jenis apa ni? Jenis rosak dan binasa, cerai tanggai. Misalnya pokok, kita pi patah pokok. Jika dilakukan dengan sengaja, dilakukan dengan berdosa, hukumnya berdosa. Atau jahil ni tak tahu, atau tidak sengaja, tidak berdosa. Jahil, tak sengaja, tak berdosa, tetapi tetap dikenakan dam. Ittilaf ni tetap kena dam. Boleh, tuan? Boleh? Ada soalan? Tak ada. Bagus, tuan. Baik, kita masuk bab dam. Ada nak tanya soalan lagi? Ada nak tanya soalan?
Tak ada. Yang ni tuan-tuan nak kena baca tuan-tuan ya. Bab dam ni, bab dam, bab larangan-larangan dalam haji ni tuan-tuan, ia dipanggil dalam larangan dalam ihram, kena tuan-tuan baca. Kalau hukum yang ni, hukum dia dam dia apa dia? Misalnya tuan-tuan terlepas daripada meninggalkan larangan, langgar larangan wajib haji, misalnya tak niat di miqat, tidak berniat di miqat, dam dia apa dia? Ni tuan-tuan, tu tuan-tuan kena faham ya. Saya hanya sentuh ni tuan-tuan sekali ya tuan-tuan, ni saya nak pergi banyak lagi ni ya. Baik, apa makna dam? Apa makna dam kalau orang tanya kita? Dam ni asalnya darah. Dam ya, asalnya darah tuan-tuan. Pada bahasa dam. Pada syarak makna dia ibadat gantian yang merupakan binatang al-an'am. Ganti binatang al-an'am. An'am tu binatang ternakan yang disembelih seperti unta atau gantinya daripada makanan di tanah haram. Mula-mula sembelih unta, tapi tak boleh buat unta, kena ganti dengan bagi makan pakai miskin. Digantikan dengan makanan, bagi makan fakir miskin di tanah haram. Tak boleh makanan, puasa yang dikenakan ke atas dam tadi. Mula-mula binatang, seekor kambing, tak boleh seekor kambing bagi kepada makan fakir miskin, tak boleh makan fakir miskin, puasa apa? Puasa 10 hari. Thalathata ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. 3 hari di tanah haram, tu makna dam. Kalau kita tak boleh bayar seekor kambing, kita hanya mampu puasa ya. Duit tak ada, mampu puasa. Puasa lah. 3 hari di Mekah, 7 hari bila balik ke tanah air, ke Malaysia. Thalathata ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Ya, wa sab'atin idza raja'tum, 7 hari apabila kamu balik. Boleh tuan? Kalau kita tak mampu nak bayar dam RM450 ataupun RM390 sekarang ni, RM390 lah, kat RM400 ya. Ya, itu dam. Tuan-tuan tengok kadar secupak, kadar 1 cupak tuan-tuan. 1 cupak ni apa dia? Selai, luruh selai rambut secupak. 2 lay 2 cupak. 3 lay sembelih kambing sekor tuan-tuan. Selai secupak. Secupak tu apa ringgit? RM5 tuan-tuan. 2 cupak RM10. 3 lay seekor kambing. 3 lay seekor kambing tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan? Ada dalam buku tuan-tuan ni? Dam? Tak ada tuan? Ada? Ada? Saya yang ni tuan-tuan, tempat lain saya foto state bagi tuan-tuan. Saya foto state bagi. Ya, jadi kalau tuan-tuan nak foto state ni, boleh foto state lah. Yang ni yang tabung haji punya. Ni slide ni saya ambil dalam web tabung haji. Kalau tuan-tuan nak ambil dalam web tabung haji, tuan-tuan foto state sendiri di rumah, boleh. Ada printer, print saja. Ya kan? Jadi tuan-tuan, dalam tabung haji ni, dalam web dia bahagian bimbingan tu, tuan-tuan ambil saja dalam tu. Ni dia yang ni lah, saya duk pakai ni. Ya. Boleh tuan-tuan? Baik, seterusnya dam. Sebab diwajibkan dam. Sebab diwajibkan dam. Ada berapa situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab-sebab diwajibkan dam. Pertama, seperti berikut.
melakukan perkara yang dilarang dalam masa ihram, larangan dalam ihram, melakukan pantang larang, langgar pantang larang, perkara-perkara yang dilarang dalam masa ihram, yakni larangan dalam ihram. Satu. Kedua, meninggalkan wajib haji dan umrah. Meninggalkan wajib haji. Tahu wajib haji? Yang kita belajar tu, yang tengah tu, rukun, lepas tu wajib. Tahu wajib? Salah satu kita langgar wajib haji, ataupun wajib umrah. Wajib umrah ada dua, kena dam. Langgar tak buat wajib haji ataupun wajib umrah, kena dam. Yang ketiga, membuat haji tamattu'. Kita buat haji tamattu', buat haji tamattu', buat haji qiran, menurut syarat-syaratnya yang wajib ialah dibayar dam. Bayar dam. Kalau buat haji tamattu', dam tamattu'. Kalau buat haji qiran, dam qiran. Sebab apa diwajibkan dam? Sebab buat umrah dalam bulan haji. Boleh faham tuan? Boleh? Ada soalan? Tak ada. Bagus tuan. Yang keempat, sebab-sebab dikenakan dam lagi ialah luput wukuf di Arafah setelah berniat ihram. Luput wukuf di Arafah, tak sempat masuk Arafah. Dia dah niat haji tapi tak boleh masuk Arafah, maka dia juga kena dam. Dia kena dam itu. Boleh tuan? Ada satu tahun dulu tuan-tuan, jemaah haji kebanyakan tak boleh masuk dalam Arafah sebab jam. Setengah orang yang tahu dia akan jalan kaki, nak masuk Arafah jalan kaki ya. Tapi orang yang tak tahu, dia duduk atas bah, tak dapat wukuf di Arafah, dia kena qadha balik tuan-tuan. Tu satu tahun dulu. Tahun bila tuan ya? Selepas terowong Mu'asim tu lah, Mu'aisim, ataupun sebelum Mu'aisim ke tuan-tuan. Ya, terowong Mu'aisim ni berlaku tahun 90 apa tuan-tuan? 97 ke 98. Peristiwa terowong Mu'aisim tu yang orang ramai mati tu. Ramai mati. Mu'aisim. Ya, dalam satu lubang tu, jalan pi, jalan masuk. Bila orang ni masuk, orang ni jalan juga, terkepit orang tu, mati. Ramai orang mati, orang Malaysia ramai mati tu. Sekarang ni nak pergi Mu'aisim, dia ada terowong satu, terowong pergi, terowong balik kan. Itu satu peristiwa. Yang satu lagi peristiwa ni tak boleh berwukuf di Arafah, dia orang tak dapat, luput waktu wukuf. Bila waktu wukuf tuan-tuan? Bermula dari waktu zuhur 9 Zulhijjah sampai hari yang ke-10 sebelum masuk waktu subuh tuan-tuan, waktu fajar. Jadi maknanya waktu zuhur sampai waktu subuh esoknya, itu waktu wukuf di Arafah. Luput wukuf ni, dia tak dapat wukuf, dia kena juga bayar dam. Yang seterusnya ialah meninggalkan tawaf wada' tanpa uzur syar'i. Ini esok ni kita akan bincang tawaf wada' tersendiri, hukum tawaf wada'. Apa hukum tawaf wada'? Ya, syarat-syarat dia. Macam mana boleh terbatalnya tawaf wada'? Tuan-tuan, tawaf wada' kita dah tawaf. Beg dah masuk dah, kita nak balik ke Malaysia dah. Mutawif bagi tahu sejam, saya bagi kat kamu pergi tawaf wada'. Tawaf selamat tinggal. Beg dah, kita dah masuk dalam beg perut bah dah. Jadi tuan-tuan, kita balik daripada Masjidil Haram tu, kita tak dibenarkan lagi dah beli barang-barang lagi ni. Shopping lagi tak beli dah. Tawaf kedai tak boleh dah. Ya. Tak dibenarkan tangkap gambar lagi. Tangkap gambar.
Ya, bagi sedekah apa semua tu. Ya, apakah syarat-syarat dan apakah perkara yang boleh membatalkan tawaf wada'? Tu kita akan belajar tuan-tuan akhir tuan. Ya. Kemudian berlaku ihsar. Tahu ihsar? Ihsar ni bagi orang yang telah berniat ihram tetapi terhalang dengan daripada menyempurnakan wukuf di Arafah, ataupun tawaf ataupun sa'i dengan sebab ketakutan daripada pihak musuh, ataupun ada penyakit luar biasa tuan-tuan, penyakit berjangkit ni dan sebagainya. Dia dah pakai dah kain ihram, niat dah di atas kapal terbang, dia qarnul manazil, sampai di Jeddah orang kata visa palsu, tak boleh masuk Mekah. Padahal dah dia niat lah, niat apa? Niat haji lah. Ketika tu tuan-tuan dia kena balik ke Malaysia tuan-tuan. Balik ke Malaysia. Balik ke Malaysia tu lepas daripada 2 marhalah, dia kena potong. Dia panggil dam ihsar. Dam ihsar ni bayar dam ihsar, potong dam ihsar, lalu tahallul. Nama dia tahallul ihsar tuan-tuan. Sebenarnya kenapa? Karena dia dah niat haji tapi tak boleh masuk Mekah. Sekarang ni orang boleh pergi Mekah, boleh pergi Mekah, tapi nak masuk haji, nak masuk ke Arafah tak boleh. Khemah tak ada. Ya, di Arafah disekat dah. Orang Arab mula sekat dah tuan-tuan nak masuk Arafah ni. Baik, yang seterusnya ialah melanggar nazar semasa mengerjakan haji. Semasa mengerjakan haji dia bernazar, kalaulah anakku lulus periksa, aku nak pergi tawaf di Baitullah 7 kali, tiba-tiba tak buat, langgar nazar, tak buat nazar, dia juga kena apa tuan-tuan? Kena dam. Dia panggil dam kalau nak melanggar nazar tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Baik, seterusnya tuan-tuan kita tengok dam. Kita berhenti 10 suku tuan-tuan ya. Boleh tuan-tuan? Kita minum dulu tuan-tuan. Minum dulu tuan-tuan ya. Kita minum dulu.